Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak. Selepas berjaya meningkatkan jumlah pelajar di Universiti Teknologi Sarawak UTS, misi seterusnya adalah memastikan UTS mempunyai kedudukan terbaik dalam kalangan universiti di dalam negara dan dunia. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan dan Inovasi, Datuk Dr. Anwar Rabai, kedudukan universiti sangat penting bukan sahaja untuk pelajar tapi juga untuk menarik minat pensyarah berkualiti untuk datang dan menabur bakti di Sarawak. Jelasnya, usaha menjadikan UTS di kedudukan yang baik perlu dimulakan sekarang kerana ia mencerminkan kualiti pendidikan yang ditawarkan di universiti tersebut. The second part of our work to improve the University of Sarawak is not only to give free education but also to give a high quality education. Jelasnya lagi, UTS yang baru berusia 10 tahun perlu bermula untuk menepati kriteria dalam menentukan kedudukan universiti kelak. Kerana itu, katanya UTS mesti menarik pelajar yang terbaik untuk melanjutkan pelajaran di universiti itu kerana faktor tersebut juga mampu menarik minat pensyarah yang berkualiti untuk datang mengajar di UTS. Selain itu, katanya UTS perlu menyediakan fasiliti yang sentiasa seiring dengan perkembangan teknologi terkini agar kajian dan penyelidikan yang lebih baik dapat dilaksanakan. Dalam pada itu, Naib Chancellor UTS, Profesor Datuk Khairuddin Abdul Hamid mendedahkan ketika ini UTS masih belum dimasukkan ke dalam mana-mana kedudukan universiti terbaik kerana antara syarat untuk dimasukkan ke senarai itu adalah sesebuah universiti perlu mencapai tempoh matang iaitu lebih 25 tahun. This part of our journey lah, to have publication, to have research, to have international collaboration, to have our staff very highly qualified, our students are fully employed. These are the criteria lah. We have to collect all this information for a number of certain years, then we are okay. Beliau ditemui media selepas merasmikan pelancaran 11 buku baharu terbitan unit penerbitan UTS. Sementara itu, pelancaran 11 buah buku baharu unit penerbitan UTS semalam menurut Naib Chancellor UTS, Profesor Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid, ianya adalah perayaan pengetahuan, kreativiti dan semangat penerokaan intelektual yang mentakrifkan komuniti akademik mereka. Dedahnya, semenjak unit penerbitan tersebut ditubuhkan pada 2021, unit tersebut telah berjaya menghasilkan sebanyak 52 judul buku merangkumi pelbagai ilmu. Penulis-penulis buku itu bukan sahaja berasal dari UTS tetapi juga dari institusi pengajian tinggi yang lain termasuk Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Sebagai penerbitan yang sedang berkembang pesat, pencapaian ini mempunyai kepentingan yang sangat besar menunjukkan bahawa pusat mereka berada dalam landasan yang kukuh untuk menjadi kuasa penerbitan akademik dalam masa terdekat. Secara anggaran, about 25% of our academic staff already published a book. So I think for a young university, I think it's a good achievement. About 1 in every 4 academic staff already published a book. So I think that's a good number, and we try to reach a target at least in 3 years' time, 1 in every 2 academic staff have to publish a book. Jelasnya, sasaran 50% itu walaupun satu sasaran yang tinggi, tetapi dengan usaha daripada unit penerbitan UTS, sasaran itu akan dapat dicapai. Dalam usaha mencapai komitmen ini, unit penerbitan UTS telah memulakan program penulisan dan bengkel yang direka untuk menyokong dan memberi inspirasi kepada bakal pengarang dalam kaki tangan akademik mereka. Katanya, program dan bengkel tersebut diketuai oleh pakar terkenal dari universiti terkemuka bagi memberikan bimbingan dan kepakaran dalam bidang tersebut. Kira-kira lebih 30 dari komuniti Hindu di Bandaraya Kuching mengambil bahagian dalam perarakan Kavadi seawal pukul 7 pagi ini bersempena sambutan Taipusam. Naib Presiden Persatuan Kuil Hindu Kuching, Patilinggam Palanisamy berkata, upacara tersebut bermula dari Jambatan Gantung 1 hingga ke Kuil Sri Sri Vinyasagar Kaliaman di Jalan Benghok Kuching.
Katanya upacara perarakan itu menyaksikan penganut Hindu yang menjunjung Kavadi dan persembahan Paul Kudam sebagai menunaikan nazar kesyukuran kepada Dewan Murugan atas permohonan doa mereka seperti kesembuhan, memiliki anak dan kejayaan dalam perniagaan dan sebagainya. Menurut beliau lagi, upacara seperti mencukur rambut seperti yang sering disaksikan di Batu Caves juga antara yang akan diadakan bersempena sambutan tersebut. Vaitilingam berkata demikian kepada pemberita di Kuil Sri Mahamariaman Kuching semalam. Sementara itu, beliau yang juga pengerusi Kuil Sri Mahamariaman yang terletak di Matang itu berkata, sempena acara Thaipusam hari ini, acara di kuil itu akan bermula pada pukul 10 pagi dengan menyaksikan penganut Hindu membawa susu, air kelapa dan madu pada acara sembahyang di kuil tersebut. Semua agensi atau jabatan kerajaan di Miri terus diseru mengukuhkan hubungan baik dan kerjasama yang erat bagi memperkasakan sistem penyampaian mereka. Menurut Ahli Parlimen Miri, Chiu Chun Man, kerjasama ini dapat diperkukuhkan dengan pelbagai aktiviti atau program bersepadu membabitkan semua agensi atau jabatan. Beliau berucap merasmikan ujian kemahiran menembak senjata kecil anjuran Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Miri di lapang sasar Polis Gerakan Am Lambir Miri. Beliau juga memuji penganjuran program seperti itu bagi memberi peluang kepada agensi atau jabatan lain untuk terlibat dengan peralatan pengoperasian pihak penguatkuasa khasnya Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Miri. Seramai 156 peserta terdiri daripada pengamal media, kaki tangan agensi dan jabatan kerajaan di Miri menyertai program berkenaan. Turut hadir Timbalan Pengarah Zon Operasi Komandan Maritim Izzan Nizam Muhammad Ang. Polis Sarawak memandang serius isu pemilikan senjata api buatan sendiri dan senjata api tanpa lesen. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Macha Atta memberitahu ini dibuktikan dengan 21 laras rampasan senjata api buatan sendiri atau bakako dan 11 laras rampasan senjata api tanpa lesen pada tahun lepas. Pada tahun 2022 pula, sebanyak 32 laras rampasan senjata api buatan sendiri atau bakakok dan 21 laras senjata api tanpa lesen dibuat. Selain itu, pada 16 Januari lepas, Ibu Pejabat Polis Daerah Julau telah menerima laporan berkaitan seorang lelaki tempatan yang mengalami kecederaan di bahagian paha kiri akibat daripada letupan senjata api buatan sendiri. Tegasnya, memiliki senjata api buatan sendiri serta tanpa lesen menjadi satu kesalahan di bawah Akta Senjata 1960. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa mematuhi undang-undang yang ditetapkan berkenaan pemilikan dan penggunaan senjata api. Pihak polis tidak akan berkompromi dengan mereka yang memiliki senjata api buatan sendiri atau tanpa lesen serta menasihatkan mereka agar segera menyerahkannya kepada pihak polis sebelum tindakan diambil. Datuk Mantra memberitahu demikian pada sidang media di Kuching. Berita bagi Sarawak berakhir di sini. Seterusnya ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dari Sungai hingga Sagara, Palestin pasti merdeka.